Besar-besar dia baca. Nak tanya insya-Allah. Bad'u amri rumi ai hadza bermula ini mabhasu bad'i amri rum ialah permulaan bahasa nak mula tetengi urusan bagi kerajaan Rom. Ni bahasa ni dok cara masalahnya permulaan tugasnya dan utitah bagi kerajaan Rom tu yang nak titah lagu mana, suhai lagu mana dan kerja lagu mana. Mamlakatur Rum bermula Mamlakatur Rum, Mamlakatur Rumi. Ada batu amri Rum. Patut katanya Mamlakatur Rumi. Bermula kerajaan bagi Rum. Kerajaan Rum ni lagu mana tengok. Ia Mamlakatur Rum. Jadi kerajaan bagi Rum ni Al-Mamlakatus Saniyatu ialah kerajaan yang kedua. Dah. Yakni makna kerajaan Rom ni dikatakan kerajaan yang kedua ataupun daulah yang kedua. Lagi pula Al-Uzma yang maha besar ia. Yang maha agung. Yakni selepas daripada kerajaan Kisra ataupun kerajaan Faris, maka nombor dua masa tu ialah kena pada Mamlakatur Rum. Kerana kerajaan yang terbesar pada masa itu dua. Yang pertama Mamlakah Faris ataupun Mamlakah Kisra. Agapan kerajaan bagi Kisra, kerajaan bagi Al-Fursi, itu dikatakan kerajaan yang besar pada masa itu nombor satu. Dan kerajaan yang nombor dua besar di zaman itu masa zaman belum pada bangkit Nabi SAW. Dikatakan Mamlakatur Rum ialah kerajaan bagi Rum. Ini dikatakan kerajaan yang paling besar, hak nombor dua selepas pada Kisra dan selepas pada Faris. Itu mana tanya? Ia Mamlakatur Rum. Apa dia? Al-Mamlakatus Tsaniyah. Tu baca molek. Ialah kerajaan yang kedua. Selepas daripada kerajaan Kisra ataupun kerajaan Faris. Kerajaan yang kedua ni Al-Uzma yang maha besar ataupun yang paling besar selepas pada kerajaan Kisra dan Faris. Kemudian kerajaan yang kedua ni allati kanat yang telah adalah ia kerajaan Rom ni, Al-Mamlakatur Rum ataupun Al-Mamlakatur Rumiyah ataupun Al-Mamlakah Saniyah ni allati kanat yang telah adalah ia amlamlaka gawa allati kanat yang adalah ia yang kedua ni ataupun al-mamlakatus saniyah ni ataupun mamlakatur rum ni tahuddu yang buat sepadalah ia al-mamlakatur rumiyah ataupun mamlakatur rum ni dia buat sepada. Ia buat ia jajah al-bilada al-arabiyah, yakni segala negeri-negeri yang bahasa Arab. Maknanya dia jajah negeri Arab semua tu duduk di bawah dia. Itu maknanya dia buat sepada, dia buat negeri-negeri, maka negeri-negeri Arab saat itu, maka dia buat sepada, lepas tu duduk di bawah getah, maka semua mereka saat itu kena duduk bawah dia tega, di bawah titah bagi Mamlakatur Rum. Maknanya dia buat sepada bagi negeri-negeri Arab semua tu duduk di bawah dia ataupun di bawah jajah dia, di bawah getah dia. Dan mana sebelah mana ni? Minasyimali. Tengok molek. Nah, tengok molek budak-budak ni. Minasyimali daripada sebelah balik hulu. Sebelah balik hulu daripada negeri-negeri Arab, maka orang duk getah ataupun orang duk cara ialah Mamlakatur Rum. Adapun sebelah balik janub, sebelah balik hilir, itu diratakan oleh kerajaan Faris. Dia bagi dua. Ini hulu. Ini hulu. Yang salah tanya hulu. Ini hilir. Kemudian orang panggil negeri-negeri Arab yang ada sebelah hulu. Maka dibuat sepada, dijajah. Dijajahi akan dia oleh Mamlakatur Rum. Rum duk cara, Rum duk getah. Dia jajah satu negeri, satu negeri tu duk bawah dia. Maka nak bayar cukai pada dia. Dia getah reliknya, dia buat sepada, dia getah negeri, dia jajah negeri Arab, hak duk sebelah hulu. Adapun negeri Arab yang ada sebelah hilir, hak tu duk di bawah getah Mamlakatul Fursi. Orang panggil kerajaan Faris. Tengok ni. Wa awwalu ma kana bainaha wa bainal muslimin. Dan awal barang
Dah awal barang kana yang ada bainaha di antaranya ai baina mamlakatir Rum, ada di antara mamlakatir Rum wa bainal muslimin, dan di antara orang-orang Islam ini kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal kitab Rasulullah hatta gi mula-mula ialah kena kepada kerajaan Rom. Gitu ana. Wa awwalu ma kana, dan awal barang kana bainaha, yang telah ada bainaha ai baina mamlakatir Rum, di antara mamlakah Rom, wa bainal muslimin, dan di antara orang Islam. Awal barang yang ada di antara mamlakatir Rum ini kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakni mula-mula sekali Rasulullah hantarkan surat dia pergi kepada kerajaan Rom. Dia tulisnya kita tengok dalam Nurul Yakin. Mula-mula sekali Rasulullah hantarkan surat awal mula-mula di antara Rom, di antara orang Islam, maka awal-awal catat awal-awal tulisan Rasulullah pergi pada Rom. Itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amin Muhammadin ibni Abdullah ila Hiraqul. Kepada Hiraqul. Ialah kita katakan dia mana? Ila Hiraqul, kepada Hiraqul. Surat tadi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sana. Kemudiannya kitab Rasulullah, kitab Rasulullah ila Hiraqlah, pergi kepada Hiraqlah, Hiraqul. Hiraqul ni siapa dia Hiraqul? Malikir Rum. Ialah kena pada Raja Rom. Jadi awal surat, awal catat hak Rasul tulis, hak Nabi tulis, pergi kepada kerajaan Rom hak mula-mula sekali, yakni orang panggil kitab Rasulullah, pergi kepada Hiraqul, pergi pada Hiraqul, kerajaan bagi Rom. Kerajaan Rom ni apa Hiraqul ni? Malikir Rum, ialah kena pada Raja Rom. Yad'uhu, menyeru ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak akan Hiraqul. Nabi mengajakkan Hiraqul, Nabi pada Hiraqul, Nabi dakwah Hiraqul fihi, yang adalah padanya pada kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tu ada ajak, ada dakwah. Hiraqul tu gimana? Dakwah ilal Islam, pergi kepada Islam. Makna kata dalam surat Rasulullah, maka ada mengajaknya akan Hiraqul saat itu pergi kepada Islam. Dakwah oleh Nabi di dalam surat tu ajak Hiraqul pergi pada Islam. Maka Nabi katanya wa manittaba'al huda. Apa tu Nabi kata kalau dia tu terima Islam, bagi dia tu ujra marratain, yakni balasan dua kali. Kali yang pertama dia kaji payah tunduk pada Islam, satu pahala, dan pahala satu lagi yang menimakan Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Lagi tengok sana. Dalam surat Nabi mula-mulanya hatta dia ada pergi pada Hiraqul. Wal kitabu, dan bermula tulisan wa hadithu Abi Sufyan, dan pula hadis cerita Abi Sufyan anhu, daripadanya pada Nabi juga, mazkurani, disebut akan kedua-dua, akan kitab Rasulullah dan cerita bagi Abi Sufyan daripada Rasulullah tu disebut akan kedua-dua ni fi kitabi, di dalam kitabku. Musannif kata kitab bagi Muhammad Al-Khadari inilah, dalam kitab ke mana? Nuril Yakin. Dalam kitab aku nama Nuril Yakin. Nah, safhah muka berapa? Ialah ada apa? Ahada asyara wa mi'atay, yakni muka 211. Ahada asyara wa mi'atay, muka saat ni 211. Ada sebutnya tertengah Nabi tu tulis mula-mula sekali catat tagi pada mamlakatir Rum, hajakkan Raja Hiraqul mari kepada Islam, hajakkan Hiraqul masuk Islam. Patut ada sebut dalam kitab Nur Yakin muka 211. Wa ma ba'daha, dan barang kamadiannya pada muka 120 gambar 20 dan 200 pelan ni. Wa ma ba'daha, dan pula tulisan ba'daha ai ba'da safhah ahada asyara mi'ataini minat tab'atis saniyah, daripada tabuk yang kedua. Kita tengok sana. Anak tengok nyata, lepas tu apabila surat Nabi hantar je dah suruh sahabat hantar, Nabi tak ada pergi sendiri. Suruh sahabat masuk le kota Rom. Nah, masuk ini surat. Tengok ingat duk negara tadi saya kepala negara pian negara. Nah. Nabi hantar sahabat tu masuk dengan kuda prop minta lah pasal dia masuk le kota tu kena karawak. Kena hormatlah raja demo.
Masuk gi buat surat ni, dia katanya haza kitabun min Rasulillah. Ni kitab daripada Rasulullah, maka Allah pada hulu bala dia, pada kerajaan dia, orang di bawah Raja Hirakul, maka Raja Hirakul pun ambil baca apa bila ambil baca surat ni kata nah, Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin sallallahu min Muhammadin ibni Abdillah nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hirakul saat itu nak Malikir Rum, maka Nabi kata yad'u ila Islam. Patu Hirakul apabila tengok puja sunnah surat ni, Hirakul tahu siapa dia atas pada aku, ialah Muhammad. Muhammad ni siapa? Muhammad ni orang yang ada di padang pasir. Maka Hirakul tu coba puak surat tu, maka dia tabur di depan kerajaan dia, depan fort dia. Maka berita itu siapa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tahu nanti tengok kerajaan dalam satu hari akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Hirakul tak mau terimakan Islam, tak mau terima Islam Nabi, tak mau kepada dakwah Nabi, dia cobakan surat tu di depan hulu bala, depan kerajaan dia, maka berita ni siapa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab, "Tahi sahabatku, nanti tengok satu hari kerajaan Rom ni akan jatuh, akan hancur, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kamu dia hancur tak? Siapa dia hari ni benih Rom pun tak ada lah hari ni. Tu dia kamu dia. Tsumma kataba, sama dia menulis ia Nabi pula sallallahu alaihi wasallam. Tulis pergi ke mana? Ilal Harisi, pergi kepada Haris. Nah, hatta surat pergi pula pada Al Haris ibni Abi Syamir, baca itu. Anak bagi Abi Syamir Al-Ghasani. Nabi pun hatta. Selepas daripada hantarkan surat pergi pada kerajaan Rom, maka Nabi hantar pula kepada Al Haris ibni Abi Syamir. Baca itu, Syamir dengan sedih. Al-Ghasani dah. Yang bahasa Ghasani. Mula-mula hantar surat tu pergi pada Raja Rom, Malikir Rom nama Hirakul. Lepas pada tu Nabi selepas summa kataba takdina. Summa kataba ai summa kataba ke mana? Summa ai summa ba'da kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Hirakul Malikir Rum tu. Tahu itu? Summa gapo summa? Ai ba'da kitabihi Rasulillah itulah sallallahu alaihi wasallam tu. Summa ai ba'da kitabi sallallahu alaihi wasallam ila Hirakul Malikir Rum yad'uhu fihi ila al-Islam. Dan itu Nabi tulis pula kataba, menulis ia Nabi pula sallallahu alaihi wasallam, tulis catatan surat hatta pergi pada kerajaan ilal Harisi, pergi pada Haris apa dia? Ibni Abi Syamir, anak Abi Syamir Al-Ghasani. Siapa dia ni Haris ni? Maliki Ghassan, ialah kena kepada Raja Ghassan. Hatta pula surat kali dua pergi pada Raja Ghassan weh. Nah, di mana Raja Ghassan tu anak? Bil Balqai, di satu tempat yang bernama Balqa. Nama tempat Balqa. Dan kamar dia Balqa ni diletak di mana? Mim ardis Syami, daripada bumi Syam. Jadi lek hulu belakang ni, hulu lek ni. Kali kita kira mari lek ni hilir, lek ni lek hijab, lek ni belah lek nah. Sebab tu kalau kita tengok belah balik hijab tu, orang panggil kata bagi Faris, adapun sebelah balik hulu, balik Syam, balik Iraq, balik ni semua tu orang panggil direktorkan oleh kerajaan Rom, Malikir Rom. Dah. Hatta pergi pada Haris nah. Hari ni duduk di Balqa daripada bumi Syam. Wa amala Qaisar, dan telah bermuamalah lah oleh Qaisar. Qaisar nama seorang ni. Bermuamalah, bercampur gaul nah. Bermuamalah, bergapo bercampur gaul, duk bergelomok saat ni tu oleh Qaisar alal Arabi, akan orang Arab. Ketika ni Qaisar ni daripada satu orang daripada kerajaan Rom, duk muamalah, duk campur gaul dengan orang-orang Arab. Sebab sebelah balik Syam ni ramai pada orang Arab, tapi diretahkan oleh Malikir Rum, kerajaan Rum ataupun Raja Rum. Kemudian anak Qaisar ni salah satu orang daripada kerajaan Rum, maka duk campur gaul, duk bergalak, duk bergelomok dengan orang-orang Arab. Yad'uhu, menyeru ia Nabi akan siapa dia? Akan Al Haris, raja tu lah. Nabi tulis dalam surat duk menyeru akan Al Haris ilal Islam, gi kepada Islam. Tapi ketika ni Raja Haris dia hantar Qaisar ni duk muamalah, hantar orang dia lah, duk campur gapo ni lah. Supaya nayuk kita nayuk steng, kita pun nayuk budi ni, ayah hantar orang dia mari duk mai dengan orang kampung lah.
orang kampung pun Jawi, orang kampung Budi ni, orang kampung Napala Batak, supaya nak wi orang tu kemah dengan kerajaan. Maka kerajaan hari dia hantarkan Kaisar duk muamalah campur gangak orang Arab. Lepas tu dalam surat tu Nabi tulisnya hajakkan akan Al-Haris ibnu Abi Gawa, Abi Syamir ni masuk pada Islam. Lepas tu fa'adrakahu al-izzatu, fa'adrakathu al-izzatu, maka mendapatlah akan dia apabila Kaisar duk muamalah dengan orang-orang Arab. Lepas tu dalam surat tu duk pada Al-Harith raja bagi Al-Ghassani ni yang ada di Balqaq sana itu kepada Islam. Lepas pada kita kan ni dah dengan sebab duk campuri oleh Kaisar orang dia ni, fa'adrakathul izzatu bil ismi, maka mendapatlah akan dia akan Al-Haris dengan sebab campurinya oleh orang dia Kaisar ini, mendapati akan dia al-izzatu oleh kemuliaan dan kekuatan. Apabila ni orang dia duk campur dengan orang Arab, Kaisar ni duk campur duk masuk dengan orang Arab, dia pun jadi gagah, jadi kuat bil ismi, dengan apa ya, dengan berdosa dan bersalah. Dia pun jadi kuat walaupun dia tu berdosa, walaupun dia tu ada kesalahan, dia tak heran lah. Sebab dia orang kuat. Sebab tengok orang kedebel. Orang kedebel, dia boleh dia kerja, tak kira dia tu salah ke, rapah harta orang ke, ambil harta demo tanah dia. Dia tak heran. Di dalam kekuatan dia, di dalam kemuliaan dia, maka dia tak terasa dengan kesilapan, dengan berdosa dia tak heran. Nabi hajak dia pergi pada Islam pun tak ambil. Fa'aradah, apabila Nabi ajak dia pergi pada Islam, masuk Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tapi dengan sebab kekuatan dia, walaupun dengan berdosa dia, salah dia, sebab Kaisar tu duk bermuamalah dengan orang Arab, lepas tu dia tu dalam kekuatan dia, dalam gagah dia, dalam kemuliaan dia, fa arada, maka kanaklah ia Al-Harith ni ayyazwa gila dah. Okey. Ayyazwa, bahwasanya dak berperang ia. Ia siapa dia? Al-Haris, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ni menganak kila ia Al-Haris dan Kaisar saat itu nak serahkan Rasulullah. Fa'atahu, maka datanglah akan dia akan Rasulullah amrun, akan satu titah suruh min Kaisara, daripada Kaisar budak bagi Al-Haris ni, yanhahu, menegahlah ia Nabi, akan dia akan al-amra min Kaisar, anzalika, daripada dimakan itu, dari mana min anzalika zalikal mazkur min al-ghazwah. Jadi apabila mereka tu kanak nak serang Nabi, maka datanglah akan Nabi oleh satu titah daripada Kaisar, ialah budak bagi Al-Harith nak serangkan Nabi. Nabi pun menegah akan titah tu, anzalika zalikal mazkur minal ghazwi. Ghazwati daripada perangai. Nabi pun tak sah lah. Nabi pun lari pada titah Kaisar dan kata nak serangkan Nabi, serangkan orang Islam, maka Nabi pun tegah akan titah dia daripada dimakan serang gimari saat ni. Nabi tegah, Nabi lari. Apabila Nabi lari, maka berhenti sekadar tu. Wa fi saniyatis saminah, maka sampai pada tahun yang ke-8. Wa fi sanatis saniyah, maka sampai pada tahun yang ke-8. King, stay. Buat dah King. Wa fi sanatis saniyati, maka sampai pada tahun yang kedua daripada al-hijrati, daripada hijrah. Tahun yang ke-8 daripada hijrah, jahaza alaihi salam, telah buat persiapan ia Nabi. Nabi telah buat persiapan. Buat cadangan. Jaishan, akan satu tentera Imran. Akan satu tentera saat itu ila Syam, pergi pada Syam. Nabi tahun yang ke-8 belum pada wafat Nabi lagi ni. Tahun 8 Nabi tak mati, Nabi tak wafat lagi. Maka Nabi buat persediaan, buat persiapan akan satu tentera ila Syam, pergi kepada Syam. Tahta imrati Zaidin ibni Harisah, di bawah arahan dan titah bagi Zaid ibni Harisah. Makna kata Nabi pelatihkan ketua ialah kena pada Zaid bin Harisah sebagai bawakan akan tentera. Nabi kan hantarkan Zaid bin Harisah, maka Nabi latih dia sebagai ketua, maka tentera-tentera semua di bawah retah dia, di bawah suruh dia dan titah dia, di arah dia. Wahia, dan ia gapo dia ni, imratu Zaid ibni Harisah. Titah Nabi akan Zaid bawakan tentera pergi pada Syam ni untuk apa? Ghazwatu Mu'tah, ialah nak serangkan Mu'tah.
Mu'tah ni duk mana? Duk di Syam. Mu'tah ni duk mana? Duk di Ordon. Duk di Ordon. Ialah Mu'tah ni ya ada orang panggil Mu'tah. Lepas tu kalau kira ibu kota bagi Ordon lain nama Amman. Maka Amman ni tu baik pergi sana lebih kurang 100 kilo tu orang panggil Mu'tah. Ramai pelajar-pelajar kita dulu duduk di Mu'tah. Tapi lah ni tak ramai mana. Sebab Covid baru ni, pelajar ada di Mu'tah sekarang lebih kurang dalam 4-15 orang. Lah ni pelajar berpindah hidup di ramai sikitnya di kawasan Irbil. Kalau di Ordon tu Syam tu. Kawasan Syam. Tama dia Nabi SAW pada tahun yang ke-8 daripada hijrah, latihkan siapa dia Zaid bin Harisah sebagai jadi ketua, diarah oleh Nabi semua tentera di bawah titah dia untuk nak menyerahkan Mu'tah yang ada di Ordon. Kama dia fajama'alahum, maka mengupu bagi mereka itu. Bagi siapa dia? Bagi Syaisin. Maka berhimpun baginya bagi Jaisin. Ila Syam, kerana tentera-tentera nak mari pada Syam yang diadakan kepada dia di bawah titah Zaid bagi Harisah ni, menghimpunkan kerana tentera ni. Fajama alahum, maka menghimpun kerananya, kerana Jaisin ila Syam ni, tentera yang dilatih oleh Nabi sebagai jadi ketua tu Zaid bin Harisah, menghimpun ar-Rumu oleh Rom. Rom apabila dengar Nabi latihkan siapa dia akan Zaid bin Harisah bawa tentera nak mari pada Mu'tah, maka Rom saat itu cedek tentera juga weh. Dafa jama' alam ar-Rum jaishan jam'an kathiran, akan jum'uh yang amat banyak. Rom apabila Nabi latih akan satu tentera daripada orang Islam, tentera makmin naka wahai negara lakan tu. Maka Rom saat ni pun apabila dengar tentera bagi kerajaan Rom, jangan duk turut nafsu sangatlah. Kaca duk turut nafsu jadi gapo sangat. Boleh baca melam negara melam mu pandai nah. Tak nak kecek dah weh. Tak nak kecek dah, duk kecek benda tular je. Hari-hari duk kecek benda tular Mak elak. Nak duk kecek hari-hari benda buku tidur ni hari-hari. Hak tular duk kecek. Cemuh kat weh. Fajama'a lahum ar-Rum jam'an katsira, maka menghimpun bagi mereka itu bagi Jaisin ila Syam ar-Rum oleh Rum jam'an katsiran, akan sebagai jemaah. Akan jemaah yang banyak. Siapa setara mana jemaah yang banyak ni? Mi'ata alfin aw yaziduna, 100,000 ataupun lebih mereka itu daripada 100,000. Kama dia fok-fok Rom apabila dengar tentera yang datang pada Madinah yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, Nabi latihkan akan Zaid bin Harisah jadi ketua untuk serahkan Mu'tah, maka fok-fok Rom pun cedek fok dia tentera dia sampai 100,000 ataupun lebih. Royak dalam ceritanya. Fastashhada Zaidun, maka hadirlah oleh Zaid. Zaid bin Harisah pun hadir, datang menyaksi. Wa Ja'far ibnu Abi Talib, dan pula Ja'far ibnu Abi Talib, yakni dua beradik dengan Sayyidina Ali. Ja'far dah kawan adik-beradik Ali ataupun kakak Sayyidina Ali. Lagi pula Abdullah ibnu Rawahah, dan Abdullah ibnu Rawahah ada datang di dalam medan peperangan Rom ni ataupun nak serahkan Mu'tah ni. Wastaslama Saifullah Khalidu imratal jaishi, dan menyerahlah oleh Saifullah pada Allah Ta'ala. Siapa dia? Khalid ibnu Walid serah imra'atal jaish, tetengah titah bagi jaish. Sebab tika ni Abu Bakar dan pula Nabi tarik kekuasaan, tarik kekuatan daripada Khalid berhenti dulu. Nabi kata, maka Khalid ketika ni serahkan masalah kekuatan tentera apa semua ni pergi kepada Zaid bin Harisah. Fa khalasahu, maka melepaslah ia Khalid Saifullah ni akan al-jaisha minal halaki, daripada segala kebinasaan. Patu wal kalamu fi hazil ghazwati mustawfan fi nuril yakin, dan bermula kalam dan bahasa fi hazil ghazwah, pada ini ghazwah, yakni ghazwati Mu'tah ni mustawfan, ialah disempurna akan dia fi nuril yakin. Kita tengok dalam nur yakin lah, kalau nak tengok dia sempurna sekat tu dulu. Kama dikata wallahu a'lam, qadatu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila, dan dikatakan dan kata oleh setengah ulama usul yang kata ngana, innahum bahasa mereka itu al-kuffari, yakni al-kuffara, yakni fok-fok kafir ni, ghairu mukhatabina,
ialah orang yang tidak dikhitab. Orang tak termasuk dalam khitab Allah, tak masuk bawah titah Allah, tak masuk di bawah taklif Allah. Dah. Tak khitab bi furu'is syariati, dengan cawengi bagi syariat. Makna kata cawengi tak dititah. Adapun masalah usuluddin, usul bagi agama tu dititah. Adapun forok bagi masya-Allah, forok bagi syariah itu tak dititah. Seperti semaya, tu orang panggil forok lah kata semaya, satu cawengi, satu cabengi daripada Islam, dan puasa satu cawengi daripada Islam. Maka masalah forok tu tak dititah. Katanya adapun dititah tu masalah usul saja. Kerana ghairu mukhatabin tidak dititah li adami sihhatha, kerana tiada sah nyo furu' syariah. Forok syariah tu tak sah ke atas mereka. Dengan sebab apa boleh kata tak sah di atas mereka? Dengan sebab tak sah, satunya tidak dititah. Kerana apa? Kerana tak sah. Kalau kacau mereka nak semaya, mereka nak puasa pun tak sah. Kerana apa weh? Qablal Islam li adami sihhatiha, kerana tiada sah nyonya furu' syariah. Nah, sasilan minhum, daripada mereka itu, daripada al-kufar. Kerana apa? Qablal Islam, ai qabla dukhulil Islam, belum pada mereka tu masuk Islam, maka tak dititah. Kalau kata titah pun tak sah di atas mereka. Katanya sebab mereka tu tak ada Islam. Syarat nak sah semaya, syarat nak sah puasa, syarat nak sah zakat, maka syarat dia berkaitan dengan Islam. Yakni dia meluk Islam, masuk Islam, dia seorang Muslim, baru nak sah, sebab dia baru jadi ahli niat. Adapun belum pada Islam, dia tak sahnya forok masalah dan forok bagi syariah. Sebab dia bukan ahli niat bagi forok bagi syariah itu. Dah. Lagi pula dia tu tak sah. Tak dikhitab dengan sebabnya dah tak sah. Kali kaca semaya pun tak sah, kali kaca puasa pun tak sah, sebab dia tu belum Islam dan belum masuk Islam. Wa adami muakhazatihim, kata lagi, dan tiada diambil salah akan mereka itu akan al-kufar. Kufar tak semaya ambil salah tak Zaidi? Kufar tak ambil segala, tak semaya ambil salah tak? Tak diambil salah dan tak disiksakan akan mereka. Dah. Wa adami muakhazatihim, dan tidak diambil salah dan tidak disiksa oleh Allah him akan mereka itu, akan al-kufar, biha aibi furu'is syariah. Mereka tinggal semaya, tak ada kena seksa. Mereka tinggalkan masalah puasa, tak ada kena seksa. Kerana apa? Kerana asalnya tak sah pada mereka semaya dan puasa mereka, kerana mereka bukan ahli bagi niat. Ba'dahu ay ba'dal Islam. Kalau mereka saat itu masuk Islam, dengan benar mereka tu lepas dah tinggal semaya, tinggal puasa, maka tak diambil salah. Wa ujiba, dan dijawabkan ay min jihatil qil, daripada jihad qil ni. Dijawabkan bi anna faidata khitabihim, dengan bahasa kuguna dan faedah bagi khitab mereka. Dengan bahasa Yahya, dengan bahasa faedah dan kegunaan bagi khitab mereka itu, khitab bagi al-kufar, biha ay bi furu'is syariah ni, iqabuhum, ialah menyiksa akan mereka itu, alaiha ay li ajliha, kerana bagi furu'is syariah. Jawab kata faedah dan kegunaan khitab saat itu dengan furu' syariah, makna kata diazab mereka, disiksa kerana furu' syariah. Dah. Wa adami, apa dia? Dah. Tapi nya wa iqabuhum alaiha, lagi pulaknya wa adama sihhatiha, dan pula dijawab merasa tidak sahnya sah bagi furu' syariah fi halil kufri, pada kala kue mereka tu kufur. Tak sah. Jawab pertama pada jihad sebab apa tidak dikhitab mereka tu dengan furu' syariah. Ilat pertama kerana tak sah. Sebab mereka kaca semaya 100 rakaat pun tak sah. Mereka kaca puasa 10 hari pun tak sah, kerana mereka tu belum Islam. Patut mereka tu tak diambil salah selepas pada masa Islam. Kan mereka masuk Islam, mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semaya mereka tinggal dulu tu berdosa tak? Jawab kata tak berdosa dan tak salah, sebab mereka tu bukan Islam lagi. Lepas tu jawab daripada masalah perkataan ni,
bi anna faidata khitabihim, bahasa faedah khitab mereka itu dengan dia dengan furu' syariah iqabu fatih, tak erti tu fatih. Wa bi anna faidata khitabihim, dengan bahasa faedah khitab mereka itu al-kufar biha ay bi furu' syariah. Lagi pula iqabuhum, menyiksa mereka itu alaiha ay li ajliha, kerana furu' syariah. Faedah khitab tu sebab apa menyiksa mereka itu kerana furu' syariah. Tu masalah kitab mereka. Mereka tinggal maka disiksa. Wa adama sihatiha, dan ketiada esahnya sah bagi kita apa? Kita bagi apa furu' syariah. Faedah bagi kita bom saat itu iqabum alaiha. Siksa mereka itu kerananya. Lagi pula faedah kita saat itu adamah sihatnya, ketiada esahnya furu' syariah fi halil kufri, pada keadaan dan kelakuan mereka kufur. Kenapa? Litawakkufiha, kerana terhenti furu' syariah alan niyati, di atas kena niat, al mutawaqqafati, yang ditunggu-tunggu dan dihatikan dia, alal Islam, di atas Islam. Faedah khitab mereka dengan furu' syariah, kegunaan khitab mereka dengan furu' sebagai syariah, dan pula siksa mereka itu karenanya apabila dikhitab, kalau mereka tak buat, mana mereka menyiksa, kena disiksakan oleh Allah. Sebab tu orang panggil ilat bagi-bagi Mekir tanya, sebab tu mereka tak dikhitab. Apabila faedah khitab, apabila tinggal khitab, tak buat semaya, tak buat puasa, mereka kena menyiksa. Hanya mereka, sebab mereka tak sah. Tidak sah. Mereka semaya pun tak sah. Mereka puasa pun tak sah. Sebab mereka tu belum Islam. Tu faedah bagi khitab. Faedah khitab, yakni apabila khitab dah, makna kita tak buatkan khitab, dia menyiksa. Dan pula masalah wa adama sihatiha, dan ketiada sah furu' syarak pada kalakuan kufur. Pada kalakuan yang kufur saat itu, kerana terhenti bagi nak sah syariah dan pula furu' syariah, kena tunggu di atas niat yang terhenti di atas Islam. Tengok. Wa amma adamul mu'akhazati biha. Wa amma adamul mu'akhazati biha, dan ada pun ketiadaan diambil salah biha ay bi furu' syariah, dan ada pun tak diambil salah biha ay bi furu' syariah. Tak ambil salah, tak ambil menyiksa oleh Allah dengan sebab mereka tinggalkan akan syariah, furu' syariah ba'dal Islam, selepas pada Islam. Kenapa? Fatarghiban lahum, maka kerana nak menggemar dan nak menyukai, lahum bagi mereka itu, bagi al-kufar ilal Islam ataupun fil Islam. Perak ni. Jadi kata duk khilah dengan kau sahih. Kau sahih kata mukhatabun, dikhitab mereka itu dengan furu' syariah. Perhati molek. Perkata sahih, mereka itu mukhatabun bi furu' syariah la bil usul. Makna tu dikhitab mereka dengan semaya, dikhitab mereka dengan puasa. Orang kafir ni, dikhitab mereka dengan keluar zakat, dikhitab mereka dengan pergi haji. Tapi dengan masalah usul tak dikhitabkan akan mereka, kerana mereka tak kenalkan Allah, maka tak dikhitab. Tapi kata mereka saat ni tak dikhitab pada awal-awal lagi. Kerana apa tak dikhitab mereka dengan masalah hukum syariah, dengan furu' syariah? Kerana orang panggil tidak sah lah oleh mereka itu daripada masalah hukum-hukum syariat itu. Sebab mereka itu belum Islam. Walaupun mereka niat semaya, mereka nak semaya sekalipun, maka kata kinya tak disah mereka itu. Ataupun tidak dikhitab mereka sebab mereka itu tidak sah di awal-awal lagi dengan masalah furu' syariat. Itu baik dua perkataan. Perkataan pertama, perkataan sahih. Ayat ni perkataan yang betul daripada ulama usuliyin. Kata mereka dikhitab dengan syarak. Pasti molek budak-budak. Orang kafir khitab tak perkataan saya? Jawab kata dikhitab dengan semaya, ditutup dengan semaya, ditutup dengan puasa, ditutup dengan zakat. Itu perkataan saya. Dan perkataan bagi orang kafir tak dikhitab dengan semaya, tak dikhitab dengan semaya, tak dikhitab dengan puasa, kerana ilat bagi kerana sah tak masalah niat mereka. Jawab kata mereka tidak sah lah oleh furu' syariah bagi mereka, kerana mereka tu belum masuk Islam.
Dan pula mereka tinggal semaya, mereka tinggal puasa selepas daripada mereka saat ni masuk Islam. Patut mereka tinggal dah semua tu ambil salah tak? Jawab tak ambil salah. Kerana di negara terhenti niat mereka di atas, terhenti di atas puasa mereka tu Islam. Tengok tu. Dua. Wal amrun nafsiyu bisyai'i nahyun an diddih. Dan bermula amal yang bahasa nafsi, yang bahasa diri ni, bisyai' dengan sesuatu, nahyun an diddih, ialah tegah daripada lawannya, lawan bagi syai'. Sebut kata amal, suruh, maka situ orang panggil tubik juga nahyun an diddih. Tegah daripada lawan ni. Apa lawan ni? Supaya suruh dengan semaya, hak larinya tak wi tinggal semaya. Suruh dengan puasa, larinya tak wi tinggal puasa. Suruh buat baik, tak wi buatnya jahat. Tu orang panggil lawan bagi amal, diri amal tu selalu dah. Dengar tak? Suruh demo semaya, Allah Ta'ala suruh kita semaya. Patut Allah Ta'ala lari lah. Lari tak siwi tinggal. Tu orang panggil al-amrun nafsiyu bisyai' nahyun an diddih. Amal yang bahasa diri ni, diri amal ni ialah satu lawan ni, tegah daripada lawan ni nya. Tegah ke apa, lari ke apa, suruh amal, suruh semaya, maka lari tak wi tinggal semaya. Suruh dengan puasa, larinya tak wi tinggal puasa. Suruh buat baik, larinya tak wi buat jahat. Tu orang panggil al-amrun nafsiyu bisyai' nahyun an diddih. Yakni amal yang bahasa diri ni lari daripada lawannya, lawan pada amal yang bahasa diri. Tengok. Tiada kalah. Bahasa al-kufar, orang kafir, orang Islam kita ada kena nak kecek orang kafir dulu. Orang kafir tu dikhitab dak masuk dak di bawah titahan Allah. Tengok al-kufar, al-kafirun alal qaulis sahih, di atas perkataan sahih. Perkataan saya kata wahum mereka itu mukhatabuna bi furu'is syariah. Makna mereka itu dititah dengan hukum-hukum syarak, dengan forok-forok bagi syariah, dengan undang-undang Islam. Seperti semaya 5 waktu, dan seperti puasa bulan Ramadan, seperti memberikan zakat. Maka mereka itu dikhitab dan ditutup dan dititah akan mereka oleh Allah bi furu'is syariati, dengan forok-forok syariah ataupun hukum-hukum agama. Hukum agama kau. Hukum agama semaya, hukum agama buat baik, hukum agama puasa, hukum agama keluar zakat, hukum agama pergi buat haji, hukum agama tak boleh kata ke orang, hukum agama tak boleh ngumpat ke orang. Hak tu dikhitab, dititah, ditututi kepada mereka. Patu mereka tak semaya berdosa. Mereka tinggal puasa berdosa. Mereka tinggal keluar zakat berdosa. Kalau mereka seorang berniaga, patu keluar zakat berdosa. Tapi wajib kita suruh tak? Kita orang Islam tak wajibkan suruh. Tapi khitab Allah, titah Allah termasuk akan mereka. Mereka itu akan terkandung di dalam khitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah dalil kata mereka itu dikhitab dengan furu'is syariah? Li'annahum mukhatabuna bi furu'is syariah. Karena bahasa mereka dikhitab dengan hukum syariat ni lah. Liqaulihi ta'ala. Karena firman Allah Ta'ala jana. Masalakakum fi saqar. Kerana apa memasuk mereka itu di dalam neraka saqar? Kenapa kamu Tuhan kata masuk neraka saqar ni? Qalu jawab mereka itu, lam naku minal musallin. Kerana kami tak semaya ya Allah, sebab itulah kami kena masuk dalam neraka saqar. Makna kata peheh pada ayat masalakakum fi saqar, ini bermakna kata semaya tutup tah mereka, semaya diberati tah mereka, semaya dititah akan mereka, kerana semaya dikatakan furu'us syariah, hukum-hukum syarak. Dan kata ni perkataan saya kata dikhitab, ditutup, diberati. Ada penghukum katanya kata tak dititah, siapa dia? Ala hazal qil. Sini ya katanya wahum ghairu mukhatabina bi furu'is syariah. Hak ni perkataan sahih yang berdalil kata mereka kena khitab, mereka itu kena buat semaya, mereka itu kena kerja puasa, kerana berdalil kata masalakakum fi saqar. Allah Ta'ala ada tanya mereka dalam neraka, mereka jawab qalu lam nakum minal musallin. Kami tak semaya, sebab tu kami kena masuk dalam neraka saqar. Pahal daripada ayat ni berhujah oleh perkataan saya kata mereka ditutup, dikhitab, dititah dengan semaya, titah dengan puasa. Tapi kata kata tak dikhitab, tubik dua ilat. Kata tak dikhitab mereka saat itu pertama li'adami sihatiha, kerana tidak sah nyonya furu'is syariah. Tak sah hukum-hukum syarak, undang-undang syarak tak sah. Semaya tak sah matah mereka, puasa tak sah tah mereka. Kerana minhum daripada mereka itu daripada kufar,
qablal Islam, belum daripada mereka memeluk Islam, kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tak wajib semaya, mereka tak wajib puasa. Kerana hukum-hukum syariah pada masa mereka belum Islam tiada sah bagi mereka, sebab mereka bukan dari ahli niat. Mereka niat masuk semaya, usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin ma'mumalillah, aku semaya zuhur 4 kat sarak. Jawab kata tak sah, kerana dia tu belum Islam, dia bukan ahli niat. Sebab tu kata tidak ditutup dan tidak diperintah akan mereka dengan semaya. Ilat pertama. Ilat yang kedua, wa adamil muakhazati biha, kerana tiada ambil salah oleh Allah Ta'ala biha bi furu'is syariah ba'dal Islam. Ni boleh cek, kenapa mereka tak tutup dengan hukum syarak, tak tutup mereka masa mereka duduk dalam siya, tak tutup dengan semaya, tak tutup, tak dititah dengan puasa. Boleh cek mana? Boleh cek kata selepas pada mereka tu masuk Islam, mereka kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa mereka tinggal semaya, berzina, minum, gugur, bobak. Lepas tu, lepas pada mereka tu masuk Islam, mereka tu kena qada ke semaya? Jawab tak ada kena qada. Puasa kena qada tak? Tak ada kena qada. Maka kita cek di sini kata mereka itu tidak dikhitabkan oleh Allah dengan hukum syariah. Tak ada kena qada tu, semaya ya dulu, zina ya dulu, minum agak semua tu ampun dah. Wal jawab min jihati hadzal qil bi anna faidata khitabihim iqabuhum alaihim. Jadi kita nak faham kata khitab tak khitab, kata qilnya jawab faham. Kalau Allah Ta'ala kita mana ia tinggal semua tu, kalau ia tinggal kena diazab. Misalnya ia tinggal semaya, ia tak qada, ia tak bertaubat, maka ia kena masuk dalam neraka satu hukum 80 tahun. Ni boleh cek kata ia tu dikhitab. Tapi kalau tengok sini mereka tu tak diambil salah. Bawa masuk Islam pak, semaya ia tinggal 10 tahun, zina 10 tahun dah, minum arak 10 tahun dah, wak karuk orang, semua tu ampun kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas mereka kena qada dah semaya? Jawab tak ada kena qada. Tu perkataan kenapa cara dia. Askat dulu kan mereka kata wallahu a'lam, qada tu lagi ni dah.